Selamat sejahtera semua. Mari kita lihat unit yang seterusnya dalam bab 11 iaitu pecutan graviti dan jatuh bebas. Dalam video ini, pelajar akan belajar berkaitan maksud pecutan graviti, maksud jatuh bebas, graf gerakan linear untuk objek yang mengalami jatuh bebas dan bergerak secara anti-gravity. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke pusat graviti oleh satu daya tarikan yang dikenali sebagai daya tarikan graviti bumi. Ini menyebabkan sesuatu objek sentiasa jatuh ke bawah. Objek yang jatuh akibat daya tarikan graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. Simbol pecutan graviti ialah G dan nilai pecutan graviti ialah 10 meter per saat. Suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Cikgu ulang balik Jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Contohnya, sehelai kertas tidak jatuh bebas dalam tiub berisi udara kerana kejatuhannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Kertas yang sama mengalami jatuh bebas apabila dijatuhkan dalam tiub yang di-vacuum pula. Ini adalah kerana ketiadaan udara di dalam bekas tersebut bermaksud tiada rintangan udara yang menentang pergerakan objek. Kertas tersebut jatuh bebas dengan pecutan graviti yang disebabkan oleh daya graviti sahaja. Ingat kalau jatuh bebas, ianya jatuh dengan pecutan graviti yang disebabkan oleh daya graviti sahaja. Mari kita lihat perbandingan jatuh bebas untuk dua objek yang berbeza. Katakan kita ada dua tiub berisi udara dan tiub yang di-vacuum dan hendak dijatuhkan kertas dan juga batu. Kertas dan batu dilepaskan daripada ketinggian yang sama secara serentak. Didapati batu jatuh lebih cepat berbanding dengan kertas. Bagaimana pula di tiub yang di-vacuum? Pelajar boleh lihat kedua-dua objek ini mendarat pada masa yang sama. Kenapa Kertas mempunyai rintangan udara yang besar kerana ia mempunyai luas permukaan yang besar berbanding batu. Daya graviti yang bertindak pada batu mampu untuk mengatasi rintangan udara yang terdapat dalam tiub lebih baik berbanding dengan kertas dan ianya dapat jatuh dengan lebih cepat berbanding kertas. Manakala dalam tiub yang di-vacuum hanya terdapat satu daya yang bertindak dalam keadaan vacuum iaitu daya graviti. Kedua-dua objek jatuh bebas dengan pecutan yang disebabkan graviti walaupun berbeza dari segi jisim dan bentuk. Seterusnya, mari kita lihat graf gerakan linear bagi objek jatuh bebas. Apabila kertas dilepaskan pada ketinggian tertentu, graf gerakan linear untuk sesaran masa dan halaju masa diperolehi seperti di bawah. Di mana pada kedudukan O, sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar dan objek berada dalam keadaan pegun. Di A pula,
Sebaik objek dilepaskan, objek bergerak dengan halaju yang kecil. Ini menyebabkan nilai kecerunannya adalah kecil. Manakala di B, ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan halaju yang lebih besar daripada halaju awal dan kecerunannya akan menjadi lebih besar. Bagi graf halaju melawan masa pula, di kedudukan O sebelum dilepaskan, halaju objek adalah sifar kerana objek berada dalam keadaan tekun, dan ketika jatuh bebas, halaju objek bertambah dengan seragam dan ianya mempunyai pecutan graviti yang tetap iaitu 10 meter per saat. Mari kita lihat graf gerakan linear bagi objek yang bergerak melawan daya graviti ataupun yang dikenali sebagai anti-gravity. Di mana contohnya, kita ambil contoh yang sama, apabila kertas yang sama dilontarkan menegak ke atas. Graf gerakan linear untuk sesaran masa dan halaju masa boleh diperolehi di mana pada kedudukan O, sebaik sahaja objek dilontarkan ke atas, sesaran objek berubah dengan cepat. Di mana objek bergerak dengan halaju V meter per saat dan objek pada awalnya bergerak dengan halaju yang tinggi dan menyebabkan nilai kecerunan yang besar. Pada titik B pula, objek bergerak dengan halaju yang lebih kecil daripada halaju awal, maka kecerunannya adalah lebih kecil dan akhir sekali sesarannya menjadi maksimum dan halaju menjadi sifar. Di mana objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah. Bagi graf halaju melawan masa pula, apabila objek dilontar ke atas, objek bergerak dengan halaju V meter per saat. Maka, halaju objek akan semakin berkurang dan kecerunannya adalah negatif. Dan ketinggiannya adalah maksimum yang menyebabkan halaju adalah sifar. Itu sahaja bab 11 daya dan gerakan unit 11.3. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.